Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aflah syu'un al-ummati wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita ibadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga hati-hati manusia daripada dimasuki sifat syirik, daripada dimasuki sifat riak di dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para kekasihnya, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian di mana sahaja berada, sama ada di dalam negeri ataupun di dalam negara kita ataupun di luar negara sana. Mana-mana yang mengikuti pengajian hikam ini, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam masa ini Allah Ta'ala jadikan kita bersama di dalam dikata bicara ilmu, kuliah online bicara ilmu yang membahaskan tentang kitab hikam. Kitab hikam ini adalah satu kitab yang menceritakan tentang kata-kata hikmah dan memerlukan kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberi kepahaman kepada kita. Kita tidak mampu menyampaikan kecuali Allah yang menolong. Kita tidak mampu memahami kecuali Allah lah yang memberi faham kepada kita. Jadi insya-Allah setelah melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka mendatangkan cahaya di dalam hati. Dalam waktu yang sama, seseorang tadi kena mujahadah kepada Allah melakukan amal ibadat. Setelah melakukan amal ibadat, maka diketahui amal ibadat itu boleh ada bahayanya, ada binasanya. Apabila amal ibadat itu dimasuki satu sifat yang dipanggil riak, yakni satu sifat yang mana bila dia melakukan amal ibadat, dia suka amal ibadatnya diperlihatkan oleh orang lain, dan dia merasa gembira apabila amal ibadat itu ada orang lain yang melihatnya. Maka memang dia lakukan amal ibadat biasanya supaya dilihat oleh orang, lalu mendapat pujian dan seumpamanya. Maka persoalan yang kita akan bicara pada malam ini, adakah orang yang menjauhkan diri daripada orang lain lalu dia beribadat, dia tidak dimasuki sifat riak di dalam hatinya? Maka kita sambung pengajian kitab hikam kita ini, kita sampai pada muka surat 93. Muka surat 93, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, farubbama dakhala riya alaika haitsu la yanzuru al-khalqa ilaika. Maksud dia, terkadang masuk riak atas kamu, kadang-kadang boleh masuk lagi riak dalam melakukan amal ibadat ke atas kamu, pada tempat yang tiada menilik segala makhluk kepadamu, yakni di satu tempat yang orang tidak melihat kamu. Maknanya orang yang duduk berkhalwah, orang yang beribadat mengasingkan diri, sama ada dia beribadat itu di rumah ataupun dia beribadat itu hatta di dalam gua sekalipun, dia beribadat di tempat khalwah, maka ibadat walaupun tidak dilihat oleh orang lain, namun boleh lagi dimasuki sifat riak dalam ibadat. Maka demikianlah maknanya, kalaulah amal ibadat dalam keadaan keseorangan tidak dilihat oleh orang lain, boleh lagi dimasuki riak,
maka bagaimana kalau amal ibadat itu di hadapan orang ramai? Maka apakah yang dimasukkan riak? Baik, kebanyakan orang memahami apabila riak itu ialah apabila dia melakukan amal ibadat supaya amal ibadat itu diperlihatkan oleh orang. Dan ramai orang memahami riak ini adalah amal ibadat yang hanya dilihat pada orang lain. Seolah-olah riak itu berlaku di khalayak ramai saja. Ataupun riak itu berlaku ketika mana ada orang saja. Tetapi apabila tidak ada orang, dia melakukan, maka dia merasakan, itu sudah ikhlas. Saya sembahyang malam, ikhlas. Sebab ketika itu tak ada orang tengok saya. Saya sembahyang malam, ketika itu tak ada orang tahu pun saya dengan Allah Ta'ala. Maka dia menyangka bahawa dia itu sudah riak. Apakah yang dimaksudkan oleh orang-orang sufi, oleh ulama-ulama sufi mengenai riak ini? Riak di dalam amal. Maka riak di dalam amal mengikut pandangan ulama sufi. Mengikut pandangan ulama sufi ini adalah seseorang itu melakukan amal ibadat, amal soleh, tujuannya bukan kerana Allah. Bila mana amal ibadat soleh, dia melakukan amal ibadat, maka tujuannya kerana Allah, maka itu itu dikatakan ibadat dalam keadaan riak. Apabila dia melakukan ibadah dengan tujuan selain daripada Allah. Maka berdasarkan ini, setengah ulama mengatakan bahawa kalau ia bukan ibadat, kemudian dia buat itu bukan kerana Allah, maka itu tidak dipanggil riak. Dia buat perabot, tapi perabot tu nak buat untuk orang itu bukan riak namanya. Atau itu bukan satu kira perbuatan yang tidak dikira ibadat, maka itu tidak dipanggil riak. Ini setengah pendapat ulama sufi. Ini pendapat ulama sufi ada mengatakan kalau benda itu bukan ibadat. Naik helikopter bukan ibadat maknanya. Maka itu bukan riak namanya. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang itu melakukan ibadat, maka tujuan dia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia bersedekah. Contoh dia infak fi sabilillah. Ketika mana dia bersedekah, dia infak fi sabilillah, maka niat dia di dalam hati supaya orang memuji dia. Niat dia di dalam hati supaya orang mengatakan dia seorang dermawan. Niat dia di dalam hati supaya orang mengatakan bahawa dia adalah orang yang hatinya baik. Maka tujuannya itu. Dan apabila orang memuji dia, orang mengatakan sebagaimana yang dia inginkan, maka dia merasa sangat gembira. Maka setengah ulama mengatakan ini adalah sifat riak yang ada di dalam ibadah yang dilakukan. Lalu dikatakan di sini, pada tempat yang tiada menilik segala makhluk kepadamu. Menilik itu melihat. Di tempat yang orang tidak tengok pada kamu, tetapi di situ boleh masuk riak tadi. Ibadat riak tadi kerana sangat tersembunyinya daripada mereka itu. Dan riak ini satu perkara yang amat tersembunyi. Susah kita nak nak mengelak daripadanya tadi. Kerana sesungguhnya dikatakan bahawa tersembunyi daripada mereka itu satu perkara yang kadang-kadang tidak merasai bahawa perbuatan itu perbuatan yang mengandung riak di dalamnya. Maka mereka menyangka bahawa mereka telah melakukan kebaikan, tetapi hakikatnya itu mereka tidak melakukan amal kebaikan. Nabi SAW memberitahu bahawa amal seseorang itu tidak diterima oleh Allah seandainya ada seberat zarah daripada sifat riak dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang tadi apabila saja dia nak melakukan amal ibadah kepada Allah, maka pastikan amal ibadat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ulama mengatakan begini, kalau kamu melakukan amal ibadah kepada Allah, apa-apa kamu kena niat dua perkara ini yang besar. Yang pertama, kamu niat kerana menjunjung perintah Allah.
Walaupun kita tahu sembahyang sunat duha murah rezeki. Kita baca surah Waqiah menyebabkan kita murah rezeki. Jauh daripada kefakiran. Tetapi itu fadilat yang Allah bagi kepada orang yang beramal. Tetapi bagi kita yang beramal, saya membaca surah Waqiah selepas asar setiap hari kerana ini menjunjung perintah Allah. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Dan saya membaca surah Al-Waqiah ini adalah kerana saya ingin mendapat redha Allah. Manalah tahu mana dengan surah Waqiah ni Allah jadikan saya orang yang diredai oleh Allah. Maka dah kena kamu baca surah Waqiah itu, kerana surah Waqiah Allah perintah suruh baca Quran. Dalam Quran ada Waqiah. Maka apa-apa sahaja para jamaah sekalian, apa-apa sahaja amal ibadat yang kamu lakukan, maka niat kerana menjunjung perintah Allah, kerana mendapat redha Allah. Kalau orang itu ingin berkahwin kerana mengikut perintah Allah, menjunjung perintah Allah, kerana nak mendapat redha Allah Ta'ala. Kalaulah orang itu tadi pergi ke umrah kerana menjunjung perintah Allah, kerana mendapat redha Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita sembahyang hajat pun, kerana apa? Kerana menjunjung perintah Allah, kerana mendapat keredaan Allah. Dua perkara ini besar. Agar ibadat kita tadi termasuk di kalangan orang yang melakukan ibadat semata-mata kerana Allah. Apabila tidak semata-mata kerana Allah, maka riak masuk dalamnya. Bermakna riak masuk dalam ibadat melalui apabila seseorang itu melakukan ibadat selain daripada Allah, yakni kerana tidak mengingatkan, kerana tidak menjunjung, tidak berniat untuk menjunjung perintah Allah dan tidak berniat untuk mendapat keredaan Allah. Habis itu dapat redha siapa? Redha manusia. Kenapa? Kerana ingin mendapat redha manusia sebagai contoh. Maka ini membawa kepada kebinasaan dalam melakukan amal. Lalu dikatakan lagi bahawa ia amat tersembunyi mereka itu. Tersembunyi mengenai riak dalam melakukan amal. Berkata Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa apabila seorang itu melakukan kebaikan, dia melakukan kebaikan, dan ini dikesan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak ada pada yang lain, pada kitab-kitab yang lain. Bahkan orang mengakui, Masya Allah, Imam Al-Ghazali berjaya mengesan sifat riak pada seseorang itu. Macam mana? Seperti seseorang itu melakukan amal ibadah. Apa ibadah yang dilakukan? Amal ibadah yang dilakukan contohnya, dia mempunyai harta yang banyak. Lalu dia pun menginfakkan kepada satu madrasah, satu duit yang banyak diberi kepada satu orang ustaz. Lalu dia kata, ustaz, ini duit saya bagi pada ustaz 200,000. Untuk ustaz membina madrasah. 200,000 saya bagi untuk ustaz membina madrasah. Dan ustaz jangan sebut nama saya. Saya tidak mahu nama, jangan sebut nama saya. Ketika mana saja orang tadi dapat duit, ustaz tadi buat duit dapat 200,000, dia pun bina madrasah. Yang tukang memberi tadi dia mengatakan, nanti suatu hari nanti orang akan tahu juga bahawa akulah yang menyumbangnya. Satu hari nanti orang akan puji juga aku. Kerana aku sebenarnya satu hari nanti orang akan tahu juga sebenarnya aku yang menyumbang, Hatta kata Imam Al-Ghazali, mana-mana ibadat ada sedikit daripada bahagian makhluk supaya makhluk puji dia sebagai contoh, maka tidak lepas ia daripada riak. Walaupun mengharapkan pujian itu lepas daripada dia mati. Maka demikianlah riak masuk di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Maka bentengkan ibadat kita supaya riak tak masuk. Macam mana nak benteng? Maka dua pagar tadi. Yang pertama, apa saja kamu lakukan ibadat, kamu niat kerana menjunjung perintah Allah. Yang kedua, kerana ingin mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ini kita letak bagaikan pagar, benteng, supaya ibadat kita tidak ditembusi oleh penyakit riak. Baik, lalu dikatakan lagi, sambungan lagi. Dan yang demikian itu dengan wasitah, antara sebabnya, antara wasitah perantaraan was-was nafsu
adalah disebabkan dengan sifat was-was yang ada di dalam hati. Sifat was-was yang ada di dalam hati. Dengan arti apa? Dengan arti kata sifat keraguan yang ada dalam hati. Kalau aku lakukan amal ibadat ini bagaimana? Maka dalam waktu yang sama hati masih lagi memikir-mikir tentang orang. Ketika mana melakukan amal ibadat itu dikira was-was juga sebenarnya. Kalau dia melakukan amal ibadat masih lagi memikirkan tentang makhluk. Makhluk tahu ke tidak tahu contohnya. Sebab itu diceritakan di dalam satu kisah hadis. Dalam hadis menceritakan bahawa ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala bertanya. Yang pertama adalah orang yang mati syahid pada jalan Allah. Orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tanya kepada tadi, wahai hamba-Ku, tidakkah kamu semasa hidup di atas muka dunia aku memberi kepada kamu sihat tubuh badan? Ya. Ya Allah. Allah Ta'ala tanya, masa aku atas muka dunia, apakah yang kamu dapat daripada nikmat-nikmat aku? Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku ini, tubuh badan aku sihat. Dan aku ini digunakan tubuh badan yang sihat ini untuk berjihad pada jalan-Mu, ya Allah. Dan sesungguhnya aku ini pun masa aku mati pun dalam keadaan aku tengah berjihad pada jalan-Mu, ya Allah. Dan sungguh aku ini tubuh aku ni berdarah ni adalah disebabkan berjihad pada jalan-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala kata kazzabta. Orang Terengganu kata lebangmu. Apa maknanya? Dusta kamu, dusta. Kamu berdusta, kazzabta. Kamu berjihad pada jalan Allah supaya kamu dikenali seorang pejuang Islam. Kamu dikenali dengan sebagai seorang mujahid, seorang pejuang Islam. Dan kamu inginkan pujian tersebut dan kamu telah mendapat pujian. Maka tidak ada lagi bahagian kamu pada hari ini, iaitu hari kiamat. Wahai malaikatku, heret dia masuk dalam neraka. Maka orang ini yang berjihad fisabilillah rupanya di dalam hati bukan kerana Allah. Boleh lagi masuk. Kerana apa? Hati mari fikir kau. Nanti satu hari orang panggil aku ni pejuang Islam. Orang akan panggil aku pejuang Islam. Ini baru betul orang berani katanya. Sungguh orang ni berani. Ini hebat. Inilah pahlawan kita. Maka hati kita ni masih lagi disambar oleh keinginan nafsu. Maka akhirnya Allah Ta'ala suruh malaikat heret masuk di dalam neraka. Mari orang yang kedua. Orang yang kedua pula, orang yang ada harta. Orang yang ada harta. Jadi bila ada harta, Allah Ta'ala tanya, apa yang Allah beri pada kamu? Ya Allah, Engkau telah memberi kepada aku nikmat demikian. Yakni nikmat harta benda. Engkau telah memberi harta aku semakin hari semakin banyak harta aku. Dan ya Allah, aku telah gunakan harta yang kau beri pada aku menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala. Maknanya, harta yang kamu beri pada aku dah infak harta pada jalan Allah Ta'ala. Dan aku lakukan ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, kazzabta, kamu dusta. Kerana sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu bukan kerana kamu mencari keredaan aku. Tetapi kerana kamu ingin dapatkan pujian. Supaya orang memuji kamu. Supaya orang kata kamu seorang pemurah. Dan ternyata kamu telah dapat pujian itu. Habis orang kata kamu pemurah. Habis orang puji kamu pemurah. Maka sudah tidak ada bahagian kamu pada hari ini, yakni di negeri akhirat. Lalu Allah berkata, wahai malaikatku, heretkan dia masuk dalam neraka. Wal-iyazubillah. Golongan yang ketiga. Golongan ahli ilmi. Golongan ustaz-ustaz. Ini masalah. Pasti malah baca. Golongan ustaz-ustaz. Golongan orang alim. Lalu Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu dapat daripada nikmat aku, kata Allah. Maka dia kata, ya Allah, Engkau telah memberi nikmat pada aku. Nikmat, Engkau telah memberi nikmat ilmu. Aku diberi nikmat boleh baca kitab. Aku diberi nikmat boleh menghuraikan kitab. Aku diberi nikmat demikian. Dicerita
Lalu aku buat ini, aku berdakwah gimari ini semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allah Taala kata kadzabta, kamu dusta. Kamu ini buat bukan kerana aku, tetapi kamu ingin mendapat habuan dunia. Kamu ingin dapat habuan dunia, kamu ingin harta benda banyak, kamu ingin pengaruh banyak, kamu inginkan demikian Allah Ta'ala sebut. Lalu Allah mengatakan, sudah tidak ada bahagian lagi kamu, kerana apa yang kamu inginkan sudah dapat di atas muka dunia. Wahai malaikatku, heret dia masuk dalam neraka. Wal-iyazubillah. Maka ketiga-tiga ini ahli ibadat. Ketiga-tiga ni ahli ibadat. Apa dia? Orang mati syahid, berperang fi sabilillah, ibadah. Ibadah. Orang yang orang kaya yang infak fi sabilillah, ibadah kepada Allah. Kemudian orang alim yang berdakwah menyampaikan ilmu, ibadah kepada Allah. Ketiga-tiga ini ahli ibadah. Namun Allah Taala menolak amal ibadat mereka. Kerana apa? Kerana di dalam ibadatnya dimasuki riak di dalamnya. Apa makna riak yang dibahaskan oleh ulama sufi? Yakni melakukan amal ibadat semata-mata bukan kerana Allah. Itulah yang dipanggilkan riak. Bermakna, kata ulama sufi, ramai orang faham riak ini berlaku di hadapan orang supaya orang tengok. Katanya orang yang duduk keseorangan, sama ada di bilik khalwah dia ataupun dia duduk dalam gua sekalipun, bila dia beribadah pada Allah, boleh di dalamnya itu dimasuki sifat riak. Maka demikianlah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita amal ibadat riak ini tidak diterima oleh Allah. Kadang-kadang dengan sebab apa? Was-was nafsu. Dengan sebab nafsu. Dan juga dengan sebab apa? Dengan sebab syaitan. Dengan sebab syaitan. Syaitan ini kadang-kadang dia ini sentiasa membisikkan kita. Membisikkan kita supaya kita lalai beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka tertarik kita, satu orang datang jumpa Imam Al-Ghazali. Bila datang jumpa Imam Ghazali, dia tanya, wahai Imam Al-Ghazali, aku ingin bertanya kepadamu. Bagaimana dengan satu orang, kalaulah dia beramal, dia akan masuk riak di dalam amal, maka dia berdosa. Bagaimana kalau dia tidak beramal? Contohnya begini, kalaulah dia sembahyang sunat, kalau dia masuk sembahyang sunat, maka dalam sembahyang sunat itu akan masuk riak. Kalau dia sembahyang sunat duha, nanti riak masuk dalam sembahyang sunat duha. Maka lebih baik dia tak sembahyang sunat duha. Kalau dia sembahyang sunat duha, saja-saja dapat dosa sebab sakit penyakit riak. Ada pun sembahyang sunat duha tu sunat. Kalau dia tak sembahyang, tak dapat dosa. Maka ditanya pada Imam Ghazali, manakah yang lebih baik, orang itu beramal, riak masuk, ataupun tak beramal langsung supaya tak kena penyakit riak? Nak jawab kan? Ada tak jemaah boleh jawab? Maknanya ini orang tanya Imam Ghazali. Maka soalan dia macam mana? Kalau amal, nanti kalau saya semayang nanti masuk riak pula. Saya berkata nak semayang sunat duha, Ustaz. Tapi bila orang ramai ni, bila saya nak semayang, rasa Allah, rasa nanti saya jadi riak pula. Ataupun kalau saya sembahyang Jumaat, saya datang lambat, orang semua duduk belakang, saya baru sampai. Saya angkat takbir, orang tengok saya, jadi riak pula. Baik saya tidak payah sembahyang. Mana yang afdal? Tidak perlu ibadah ke kerana ditakuti riak, ataupun ibadat walaupun dalam keadaan riak? Apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa lebih baik kamu teruskan amal ibadat walaupun dalam keadaan riak. Teruskan beribadat walaupun keadaan riak. Kerana sesungguhnya meninggalkan amal ibadat itulah, maknanya orang yang meninggalkan amal ibadat itulah dikatakan bahawa orang yang tertipu daya dengan hasutan syaitan. Kerana syaitan memang tidak mahu kita tu. Maka syaitan akan berkata, daripada kamu bertaubat, baik mu jangan taubat. Mu taubat, mu buat maksiat, tak guna kok. Sedangkan disuruhkan bertaubat. Maka tujuan
syaitan itu supaya meninggalkan amal ibadat. Dan manusia yang beribadat itu kadang-kadang tak dapat lari daripada riak. Teruskan amal ibadat walaupun riak. Teruskan ibadat walaupun riak. Sehingga akhirnya kamu berjaya membersihkan diri daripada riak dengan syarat kamu teruskan amal ibadat dan berusaha bersungguh-sungguh supaya menghilangkan sifat riak. Maka apabila seorang itu berjaya menghilangkan sifat riak, barulah amal ibadat dia tadi, amal ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meninggalkan ibadah, kerana meninggalkan ibadah itu termasuk dalam tipu daya syaitan. Tengok kata Fudail Ibnu Iyad. Apa kata Fudail Ibnu Iyad? Kata Fudail Ibnu Iyad, sesiapa yang melakukan amal ibadat, sesiapa yang melakukan amal ibadat kerana makhluk, dia adalah syirik kepada Allah. Sesiapa yang melakukan amal ibadat kerana makhluk, dia adalah syirik kepada Allah. Dan sesiapa yang meninggalkan ibadat kerana makhluk, dia adalah orang yang riak dalam ibadat. Kadang-kadang kita salah faham. Kita salah faham macam mana? Kita kata contoh beginilah. Contoh satu orang anak muda, dia tak biasa pergi ke surau. Dia duduk lepak, dia nyanyi sama. Suara dia sedap. Dia pun menyanyi. Orang pergi semayang, dia main gitar tepi jalan. Dia pun main gitar tepi jalan. Lalu orang pun kata kepada dia, kamu ni suara sedap, baik kamu pergi azan, dapat berapa pahala, dia kata. Ni kamu buat main gitar, kamu nyanyi dapat dosa sama, baik kamu pergi azan. Maka dia pun pergi azan. Dia pun azan lah. Bila dia azan, orang pun puji dia. Bila dia azan, orang puji dia. Allah, sedapnya suara. Ni baru bagus, suara sedap. Daripada nyanyi, baik dia azan. Maka setiap hari mendapat pujian. Maka dia pun mula belajar. Bila belajar, dia dapat tahu, selama ni bila orang azan, bila aku azan, orang puji, aku jadi semangat nak azan. Rupanya aku terkena penyakit riak, rupanya. Maka, aku tak berani dah nak azan, aku tak nak azan dah. Kalau aku azan, nanti akan kena penyakit riak. Jadi oleh kerana aku tambah ibadat dalam keadaan riak, baik aku tak nak azan. Maka dia pun meninggalkan azan. Bila dia meninggalkan azan, rupa-rupanya itu tanda dia melakukan ibadat dalam keadaan riak. Kerana kata Fudail Ibnu Iyad, orang yang meninggalkan ibadat kerana makhluk itulah riak. Maknanya begitu halus tipu daya dalam ibadah kepada Allah. Sebab tu orang yang diberi oleh Allah Ta'ala, maknanya mengenai tipu daya, maka mereka itu dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam keadaan macam mana pun dia tidak meninggalkan ibadat. Maka diperintahkan kepada kita teruskan amal ibadat. Walaupun dalam keadaan orang puji, orang keji, teruskan amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan niat dua tadi, kerana menjunjung perintah Allah dan kerana ingin mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi dikatakan lagi, dan bermula bahawasanya, dikata waswas nafsu dan syaitan, dan berlindung kita kepada Allah Ta'ala akan demikian itu, dan kita berlindung dengan Allah daripada tipu daya syaitan. Sebab itu kena faham, lepas ibadat disuruh istighfar. Kerana apa? Takut dalam ibadat tadi ada maknanya maksiat yang kita lakukan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada penyakit riak tadi. Baik, bermula waswas itu iaitu jatuh suatu makna daripada tiada bersuara dalam hati. Waswas ini adalah suara daripada bisikan hati. Bisikan hati tadi, dan dikata orang dalam makna sabda Nabi SAW bahawasanya syaitan itu lagi akan berlalu. Ia daripada anak Adam pada tempat berlaku. Berlaku ia daripada anak Adam pada tempat berlaku segala darah. Bukan berlaku ni, dia tulis berlaku, sebenarnya berlalu. Majrad dam, mengalirnya darah. Maka dikatakan bahawa
penyakit was-was itu yang didatangkan daripada syaitan itu, penyakit was-was ini datang daripada syaitan. Dan syaitan itu berlalu pada anak Adam tadi pada tempat berlalunya segala darah. Maka pada mengalirnya darah-darah kita ni, syaitan boleh masuk di dalamnya itu. Syaitan boleh masuk di dalam saluran-saluran darah. Syaitan ini. Maka dia bukan berjasad macam kita. Maka syaitan boleh bersama dengan seseorang tadi. Maka katanya ulama, oleh itu setiap kali kamu melakukan amal ibadat, maka hendaklah kamu berta'awuz. Maknanya meminta perlindungan dengan Allah. Seperti kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Keduanya tidak menjadi masalah. Adalah bertujuan supaya terselamat dia daripada tipu daya syaitan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila saja seorang itu maknanya bersamanya syaitan melalui liang-liang darah tadi, maka jadilah orang tadi malas beribadah. Jadi malas beribadah. Lepas pada tu menjadi malas beribadah, maka jauh sekali untuk rajin dalam melakukan amal ibadah. Kalau rajin pun adalah untuk mendapat kepentingan diri. Mari daripada mana? Daripada hati. Hati itulah yang dikatakan was-was. Sebab itu ulama Imam Al-Ghazali dia sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebelum nak sembahyang ni dia suruh baca Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu dibaca Qul a'udzu bin nas. Dan orang sebut baca 3 Qul. Senang. Baca 3 Qul. Kenapa? Kerana nak minta dengan Allah perlindungan. Kerana membaca 3 Qul ini dia sebagai benteng daripada syaitan. Maka dalam keadaan macam tu, ada juga ulama mengatakan sebelum kamu mengangkat takbir, maka kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada yang mengatakan demikian. Ataupun dibaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul alim. Ini semua doa-doa para ulama aja. Adapun kita ni dahlah iman lemah. Kita akan takbir pun kita tak ada betul-betul. Allahu akbar selalu. Maknanya Allahu akbar. Ulama-ulama dahulu nak angkat takbir macam-macam doa dia baca. Macam-macam doa dia baca untuk nak membenteng diri dia daripada syaitan. Maka bila syaitan masuk dalam liang-liang darah, maka was-was pun berlakulah pada dirinya. Tak kira pada bacaan, pada rakaat, pada ambil sembahyang, akhir sekali berlaku penyakit was-was. Penyakit was-was ni kadang-kadang begitulah. Kerana bila dia melakukan satu amal ibadat, dia fikir kalau aku buat ini nanti tidak sempurna. Ada lagi yang tidak sempurna. Akhir sekali datang penyakit was-was. Macam mana nak hilangkan penyakit was-was? Itu kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ada penyakit was-was ni, kalau boleh kekalkan berwuduk. Kekalkan berwuduk. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Tapi membahaskan tentang penyakit was-was ni panjanglah. Hanya kita nak bahaskan bahawa bagaimana riak boleh masuk dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama mengatakan bahawa riak ini ada 3 bahagian. Orang yang melakukan amal ibadat ini dalam keadaan riak ni ada 3 bahagian. Macam mana? Bahagian yang pertama adalah mengqasadkan amal soleh tadi kerana makhluk. Ini nombor 1. Riak ini ada 3 bahagian. Yang pertama, mengqasadkan. Apa makna qasad? Meniatkan ataupun bertujuan amal ibadat itu, tujuan amal ibadat itu kerana makhluk. Kerana makhluk. Ini maksudnya apa? Maksud dia, kalau tiada makhluk, maka tiada amal. Kalau tiada makhluk, tiada amal lah dia. Maka jadilah dia ahli zikir. Tapi ni depan orang balik rumah tak zikir dah.
maka masih lagi duduk dalam riak amal. Dah gitulah saya Ustaz, memang saya masa saya duduk majlis zikir, saya zikir, balik saya duduk zikir pun. Kalau gitu riak dah saja je pergi jadi riak. Baik tak payah pergi. Kalau kata tak payah pergi, tertipu lagi. Masih lagi tertipu. Maka yang pertama, dia buat amal soleh tetapi tujuannya makhluk. Sama ada nak kata makhluk, nak kata supaya orang lain kata dia orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang maknanya orang yang wara, orang supaya dia mendapat pujian tadi. Maka ini tanda dia melakukan amal ibadat itu dalam keadaan riya. Maka bahagian pertama, yakni melakukan amal soleh kerana makhluk. Melakukan amal soleh kerana makhluk. Orang yang macam ini, kalau makhluk tak ada, memang tak beramal. Tidak ada amal. Maknanya, kalau orang tak ada. Tapi kalau orang ada, maka dia beramal. Beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, beramal soleh adalah untuk mendapat pujian. Ataupun, dia panggil apa? Sanjungan. Ataupun penghargaan. Orang yang macam ini, dia ini, kalau dia tak dapat sanjungan, kalau dia tak dapat penghargaan, kalau tak dapat pujian, dia kecewa. Kita buat baik, tak ada orang pun faham dengan kita. Selama ni kita buat baik, maknanya orang duk balas buruk pada kita. Itu biasalah. Orang-orang yang beramal, dia tak boleh kata gini, dia tak boleh kata, saya buat baik dah, orang masih lagi tak puas hati pada saya. Itu memang sifatnya. Memang sifat manusia begitu. Maka kita tak boleh, bermakna kita ingin penghargaan manusia. Orang macam ini, tengok dia macam mana. Kalau dia tak dapat pujian, kalau dia tak dapat sanjungan, kalau dia tak dapat penghargaan, dia kecewa. Maka dia termasuk dalam riak yang kedua. Riak yang kedua. Riak yang ketiga. Riak yang ketiga ni kira okey lah sekali. Apa dia? Beramal ibadat kerana Allah. Beramal ibadat kerana Allah dan mengharapkan masuk syurga, selamat daripada azab api neraka. Maka ini dikira riak mengikut orang arifin, orang arif billah. Orang yang sudah mencapai maqam dekat dengan Allah tak boleh beribadat itu. Maka masuk kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini bagi orang macam kita, orang awam. Orang awam, dia sudah dikira ikhlas. Ikhlas yang paling rendah di kalangan orang awam. Tetapi di kalangan orang arifin billah, dia termasuk orang yang riak dalam amal. Kerana apa? Kerana ibadatnya bukan kerana Allah. Walaupun dia kerana Allah, tidak sepenuhnya kerana Allah. Kerana apa? Kerana syurga. Kerana apa? Kerana neraka. Ini orang arif billah, orang yang mengenal Allah, orang arif billah. Maka kalau dia beribadat ketika itu inginkan syurga, dia kira syirik, dia kira riak dalam amal. Ini orang arifin. Tapi orang yang macam kita sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Jangan cakap, jangan kata, nak syurga tidak ikhlas. Sakut neraka tidak ikhlas. Itu makam orang awam ikhlas. Dan Rabi'atul Adawiyah kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku beribadat untuk masuk dalam syurgamu, maka jangan kau masukkan aku dalam syurgamu. Seandainya aku beribadat kerana takutkan nerakamu, maka masukkan aku dalam nerakamu. Ini kata Rabi'atul Adawiyah. Maka jangan kata begitu. Yang kata apalah, maknanya sombong, masa apa tamu masuk syurga. Jangan kata begitu. Ini cinta, ini bahasa cinta. Kita tidak ada perasaan cinta, kita tak dapat menyelami. Maknanya ini perasaan cinta. Orang cinta pada seseorang pun dah mabuk dah. Dah mabuk dah. Ini cinta dengan Allah lagi. Maka Rabi'atul Adawiyah itu bukan dia sombong tidak mau syurga. Bukan dia agah. Orang tengah kata agah. Tahu agah? Agah ni macam dia rasa lebih. Maya masuk aku dalam neraka, aku tak rasa. Bukan begitu. Nak menggambarkan bahawa dia beribadat itu tulus semata-mata kerana Allah. Suci daripada riak. Suci daripada syirik dan umpamanya.
maka itu yang ketiga. Yang ketiga adalah dikira orang itu orang arifin, orang itu melakukan ibadat kerana Allah tapi ada ingin mendapatkan syurga ataupun dijauhkan neraka. Tetapi bagi orang awam ikhlas. Sudah ikhlas bagi orang awam. Dan dikatakan bahawa menunjukkan atas demikian itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, picikkan olehmu akan tempatnya, sempitkan akan tempatnya. Tempat apa? Tempat berjalannya tempat mengalirnya darah yang dimasuki oleh syaitan. Syaitan. Kenapa bila syaitan itu masuk, maka menyebabkan bolehlah merosakkan amal ibadat tadi. Dengan cara apa? Dengan lapar dan dahaga. Sebab itu di kalangan orang-orang yang soleh, kebanyakan mereka beribadat dalam keadaan lapar. Lalu ulama mengatakan beribadat dalam keadaan lapar itu lebih afdal daripada beribadat dalam keadaan kenyang. Kerana lapar itu menyempitkan perjalanan darah yang dimasuki oleh syaitan. Dengan keadaan lapar tadi. Maka lapar dan dahaga itulah maknanya yang selalu ada bagi orang-orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada yang menunjukkan atas demikian itu atas ketiadaan sidik, atas tiada benarnya dan dipolehi sakit yang bersifat hati dengan dia, iaitu sebab bagi wujud hijab, iaitu tiada ikhlas. Jadi di antara sebab kalaulah tidak disempitkan makan, minum tidak disempit, kadang-kadang menunjukkan ketiadaan benar dalam ibadah. Kadang-kadang dan menunjukkan tidak ada kebenar di dalam ibadah. Dan dikatakan dipolehi sakit yang bersifat hati dengan dia, iaitu sebab bagi wujud hijab, iaitu daripada tiada ikhlas. Jadi bila mana saja maknanya apabila seorang tadi tidak melalui jalan lapar dan dahaga, kadang-kadang dari segi ibadatnya tidak benar-benar sidik, tidak benar-benar dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka orang-orang saleh kebanyakan mereka melakukan amal ibadat dalam keadaan lapar. Kadang-kadang begitu juga dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana mereka melakukan amal ibadah, tidak ada di dalam hatinya inginkan sesuatu daripada bahagian nafsu. Kalaulah ada sesuatu daripada bahagian nafsu, membawa kepada dia terhijab dan dia kita ada ikhlas. Di antara bahagian nafsu yang kita sebut tadi. Apa dia? Nak pujian. Lain pada nak pujian, nak penghargaan. Lain pada nak penghargaan, nak supaya makhluk memberi sesuatu kepada dia. Tak kira maknanya. Jadi kena tahan. Walaupun hati kita sakit. Walaupun hati kita, kalau boleh maknanya, walaupun hati kita ni nak benda tu, tapi kita lawan, kita tolak. Aku beribadat ni bukan kerana orang nak pujian. Aku beribadat tu bukan kerana itu. Maka membawa kepada maknanya kalau dia inginkan sesuatu tadi, habuan daripada nafsu, membawa ibadatnya tidak ikhlas. Dan itu yang membawa dia ini terhijab. Maka ulama mengatakan, kalau ditanya, ada tak tanda riak dalam amal? Ada tak tanda riak ataupun tanda orang itu tidak ikhlas di dalam amal? Ada tanda dia. Tandanya 3. 3 juga. Yang pertama, rajin di hadapan orang. Rajin di hadapan orang, malas ketika keseorangan. Ini penyakit kita lah. Penyakit kita. Yang pertama, tanda orang riak itu ada 3. Yang pertama, rajin di khalayak orang ramai, rajin bila dipandang orang, malas ketika keseorangan. Ini yang pertama. Jangan arti kata, bila mana dia ada orang, rajin dia beribadat. Tapi bila tak ada orang, dia jadi malas beribadah. Beribadah saja. Yang kedua, rajin ketika dipuji. Apa baguslah, nak cari orang macammu bagus, kata dia. Maknanya bagus nak cari orang macammu tu. Nampak kamu ni rajin sungguh berzikir. Kau rajin zikir. Dia pun kata tak banyak ni, baru 2000 zikir. Maknanya orang pun puji.
cepat lalu 3,000, 5,000 biasa saja. Maka ketika mana dipuji, maka rajin beribadat. Tiba-tiba satu hari orang keji dia, orang kata dia, orang kutuk dia, maka malas ketika dicela. Maka yang kedua, rajin ketika dipuji dan malas ketika dicela. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, rajin ketika ada orang dan rajin ketika tiada orang, tetapi lebih rajin kalau ada orang. Tiada orang pun dia rajin, tetapi rajin ketika ada dan tiada, namun lebih rajin ketika ada orang. Itu tanda dia riak. Kalau dia baca Quran sikit, dia baca Quran, tapi orang pun bagi salam, Assalamualaikum, dia pun baca Quran kuat selalu. Dalam hati kata, orang tahu ni bahawa aku tengah baca Quran. Maka dia, orang pun tahu bahawa aku ni sedang duk baca Quran. Orang tahu bahawa aku ini maknanya ahli Quran. Rasa-rasa macam pengalaman diri. Maknanya, kalaulah kita ini buat amal ibadat, bila dapat ketahui orang, kita jadi semangat. Tapi kita buat juga, orang tak ada. Tetapi itu masih lagi masuk riak lagi. Masih lagi tanda riak. Tanda dalam keadaan riak. Berbeza kalau orang tu ikhlas. Orang ikhlas berbeza pula. Rajin ketika orang ada, rajin ketika orang tiada, orang tiada lebih rajin. Kalau orang tak ada, lebih rajin lagi. Itu tanda ikhlas. Tapi rajin ketika orang ada, rajin ketika orang tiada, tapi ketika orang ada, lebih rajin. Itu sikit saja beza ikhlas tidak ikhlas. Maka ini tanda orang itu tiada sifat riak dalam hati dia. Tanda orang itu tidak lagi ikhlas. Maka tanda orang yang ada riak itu 3 tadi. Maka biasanya dia rajin. Rajin di khalayak orang, rajin diketahui orang, rajin dipuji orang. Malas ketika sendirian, malas ketika dipuji, dan tidak bertambah ibadat ketika keseorangan. Wal-iyazubillah. Maka itulah penyakit-penyakit yang mana kena kepada orang-orang ahli ibadat. Yang mana ibadat tadi dimasuki penyakit riya. Lalu dikatakan bahawa dan kata setengah orang yang ahli kamal, orang yang ada kesempurnaan, ahli yang sempurna. Ahli kamal bermula mengusahakan hati bagi Allah Ta'ala itu tuntut bagi tiap-tiap hal. Seseorang tadi kena usahakan hatinya supaya apa? Supaya dia ini melakukan amal ibadah kepada Allah dalam keadaan bersih daripada riya. Kena usaha. Kena usahakan tadi. Tuntut pada tiap-tiap hal, tiap-tiap keadaan, dan lazimkan menafikan riak dengan ikhlas. Dan nafikan riak dalam ikhlas tadi, dengan ikhlas. Macam mana nak nafikan riak dengan ikhlas? Letakkan di dalam hati. Maknanya, kata Imam Al-Ghazali, di dalam kitab, kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Ketika mana ada orang beribadat, maka kamu gambarkan orang itu bagaikan jamadat. Apa makna jamadat? Benda-benda yang tidak bernyawa. Gambarkan dia, benda itu bagaikan sesuatu yang tidak bernyawa. Contoh, kalau kita sembahyang, ada orang, ada 10 orang. Kalau kita sembahyang dalam surau itu ada 10 orang lah contoh. 10 orang je Ustaz? 10 orang lah, PKP kan tadi. Musim ni kalau dulu kita kata ratus-ratus orang. Ni oleh kerana PKP ni 10 orang lah contoh. Kalaulah kita beribadah, kita pergi di masjid, dalam masjid tu ada 10 orang saja. Kita pun semayang lah, kita tak ada niat pun, kita tengok dia ada, tak apa. Kita pun semayang, kata takbir Allah Akbar, semayang sunat duha. Saja aku semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama pun semayang. Naik rakaat kedua, mari dalam hati. Set-set tu tengok aku belaka tu. 2-3 orang ni takkan tak tengok aku semayang. Maknanya takkan tak tengok aku semayang. Dia mari dalam hati. Dia mari dalam hati. Kenapa? Kerana masih memikirkan lagi manusia. Masih lagi memikirkan makhluk.
kata Imam Al-Ghazali, kamu bayangkan itu kalau manusia bagaikan jamadat. Apa makna jamadat? Benda yang tidak bernyawa. Tadi kes yang pertama ada 10 orang. Dalam surah tu ada 10 orang. Kita semayang, rakaat kedua kita mikir, takkanlah 10 orang tu tak ada tengok seorang aku. Mana? Setan kata, wak molek kan tu orang tengok mu. Kalau boleh rakaat jangan gaduhnya, ni apa ustaz orang mayang laju-laju. Mayang tu kena tengok wak molek kan tu orang tengok tu. Zaman lah ni kok rakam tahu. Maknanya, kita pun kata, tak apa syaitan, tak apa. Dia pun mayang molek-molek. Ternyata riak ada dalam tubuhnya. Dalam hatinya. Baik. Kata Imam Ghazali, jamadat. Apa maksud jamadat? Kes yang kedua, dia pergi masjid. Masjid tu, tak ada orang. Tiang saja. Ada 10 batang. Tak ada orang seorang saja. Ya. Masa tu kebetulan PKPD. Maknanya, masuk. Tak ada orang seorang. Tak ada orang seorang. Maka dia sembahyang. Ada 10 tiang masjid tadi di hadapan dia. Adakah di rakaat pertama dia sembahyang, rakaat kedua dia berkata, oh tiang tu tengok aku tu. Aku kena mayang molek-molek, kaki tiang puji aku. Adakah kita kata begitu? Tidak, kita tak akan kata begitu. Kenapa? Kerana tak mungkin kita mencari pandangan jamadat. Jangan benda-benda yang berku. Maka Imam Ghazali kata, kamu gambarkan orang itu bagaikan jamadat. Supaya hati kamu tidak dimasuki riak. Itu kaedah Imam Al-Ghazali. Maka dikatakan bahawa usaha bersungguh-sungguh. Tadi kita khabar dah. Buat ibadat, junjung perintah Allah, reda manusia yang pertama. Dan ketika mana ada orang, maka gambarkan ia bagaikan jamadat. Kemudian, lazimkan menafikan ikhlas. Lain pada itu menafikan ikhlas. Hendaklah kita gambarkan bahawa ibadat yang kita lakukan ini bukan manusia yang menilainya, tetapi yang menilainya Allah. Kalau orang tengah kata, duli apa aku? Orang nak tengok dan bertengok. Gitu. Kerana manusia tidak menilai. Yang menilainya Allah. Maka ketika itu hati kita tumpuan kepada Allah. Kerana Allah yang menilaikan sebagaimana kita ni kalau orang riak, dia beribadat, dia tengok. Kenapa aku semayang, aku kena rokok molek-molek? Sebab orang tengok. Tetapi orang yang soleh, aku kena rokok molek-molek kerana Allah tengok. Dia menolak manusia, dia menolak makhluk, tapi menolak Allah Ta'ala. Kerana aku nak betul-betul dengan Allah. Maka dalam keadaan macam itu, maknanya itu jalan supaya dapat menafikan riak melalui ikhlas. Dan menafikan ujub. Apa makna ujub? Merasa kagum kepada diri sendiri. Maknanya merasa takjub pada diri sendiri. Pada sesuatu yang memandang kurnia. Apabila Allah Ta'ala kurniakan dia seperti dia boleh sembahyang banyak. Maknanya bila dia sembahyang banyak, dia mahu rasa hebat ke aku. Maknanya itu kagum. Kagum itu membatalkan amal juga, dimasuki riak juga. Maksud dia apa? Maknanya bila ada itu merosakkan amal sebagaimana riak. Tapi kadang-kadang baik ujub, baik riak ni nak bagi tahu, dia bukan depan orang je, belakang orang boleh. Contohnya kita pakai serban lah. Kita pakai serban, kita lihat depan cermin. Kita pun kata kemah aku punya serban. Maknanya jadi kemah juga aku punya serban ni. Jadi comel pula. Maka tanpa sedar masuk ujub dalam hati, rasa bangga, rasa takjub pada diri sendiri. Maka jangan melihat. Kenapa orang tu rasa takjub? Kerana melihat kurniaan Allah. Yang mana dia melihat kurniaan Allah tadi, dia boleh semayang banyak, ibadat banyak, dia merasakan kurniaan Allah tu dari diri dia. Dari diri dia, sedangkan semuanya daripada Allah. Lalu dikatakan bahawa menafikan ujub pada sesuatu dengan memandang kurnia, dan menafikan tamak, menolakkan hal tamak. Tamak daripada pujian orang, tamak daripada mendapat penghargaan orang, tamak daripada mendapat sesuatu daripada sanjungan orang lain. Maka buangkan tamak. Dengan apa? Dengan wujud tawakal, dengan menyerah diri pada Allah. Serah kepada Allah Ta'ala belaka. Maknanya tidak ada daripada kita semua. Lagi dikatakan bahawa apabila seseorang tadi melakukan amal ibadah kepada Allah, diserahkan pada Allah, bukan diserahkan pada makhluk. Sehingga
dalam Al-Quran, dalam hadis yang menceritakan bahawa apabila seseorang itu melakukan amal ibadat bukan kerana Allah. Aku kena semayang molek-molek ni. Maknanya, mana tahu Pak Cik tu nawi nak puang dia kat aku. Maknanya, mana tahu. Dia puang kat takbir saja aku semayang sunat kerana tok tua. Contohnya, maksudnya apa? Maksudnya, dia tidak menyerahkan ibadatnya kepada Allah. Dia menyerahkan ibadatnya kepada bakal pak mertua dia. Contoh dia. Maka dalam keadaan macam itu, Allah berkata dekat negeri akhirat. Apa dia? Carilah pahala kamu kepada orang yang kamu ibadat kerananya. Mana-mana orang yang beribadat bukan kerana aku, yakni kerana Allah, maka Allah tak beri pahala kepada dia. Dah kami beribadat. Kalau begitu kamu cari pahala dengan orang yang kamu beribadat kerananya. Dah dulu kamu beribadat kerana siapa? Kerana bakal pak mertua. Ambil tanya dengan pak mertuamu. Tapi tak jadi pun pak mertua. Dah tak jadi. Namun sembahyang kerana dia, siapa suruh? Maka tak boleh. Tidak boleh. Apa-apa ibadat yang dilakukan kerana orang, kerana makhluk, maka tidak akan ada maknanya tidak ada penerimaan daripada Allah. Maka jalannya tawakal, yakni menyerahkan diri kepada Allah Taala dan adalah sekalian itu atas menggugurkan makhluk. Dengan cara apa? Menggugurkan makhluk. Sedikit pun tidak ada makhluk. Sebab tu bila tidak ada makhluk, maka kita kena belajar. Kalaulah orang puji dengan orang puji dan orang keji bersamaan saja. Maknanya bagi kita, biar orang puji-pujilah ikut pandai dia. Mau puji aku tak sabit aku maknanya aku buat ibadat bukan kerana pujian kamu, walaupun memuji aku pun. Tiba-tiba hari tu orang tak puji pun tetap beribadah kepada Allah Taala. Maka dengan itu dikatakan bahawa menggugurkan makhluk dalam tilikan hamba. Jangan lagi melihat kepada hamba, jangan lagi melihat kepada makhluk. Kerana melihat kepada makhluk itu membinasakan amal. Dan melihat kepada makhluk itu membawa kepada riak di dalam melakukan amal. Maka kerana demikian itu, kata Sahal radhiyallahu anhu, tiada sampai hamba itu dalam hakikat sir. Sir ni rahsia Allah. Sebenar-benar rahsia Allah Ta'ala ini, sehingga gugurlah dirinya. Sehingga dia tidak memandang. Gugurlah dirinya daripada tiliknya, gugur dirinya daripada tiliknya, tidak ada lagi diri, makna tidak memandang kepada dirinya. Macam mana ayatnya? Wal kalimatu thayyibatu wal amalus salihu yarfa'u. Perkataan-perkataan yang baik, amal-amal yang soleh diangkat oleh Allah. Apa maksud diangkat? Ketika mana dia kata ulama, maksud dia orang yang bercakap yang baik dan juga orang yang melakukan amal soleh diangkat oleh Allah Ta'ala. Maknanya amal ibadat itu tidak ada lagi dalam hati. Kalau dia teringat, aku ini zikir 10,000, aku pernah zikir 100,000, aku pernah zikir 1,000, aku setiap hari zikir, maka hatinya ingat. Walaupun dia tak sebut, hatinya ingat amalnya. Itu wal kalimatut thayyibah. Wal amal soleh, amal soleh pula, dia teringat amal soleh dia. Oh, aku ini semayang malam tidak tinggal lagi. Aku ini berzikir. Aku ini boleh jaga semayang 5 waktu. Aku ini. Lalu dia mai fikir lagi dalam hati. Benda amal soleh, perbuatan soleh, perkataan soleh ada lagi dalam hati. Bermakna, kata ulama, amalan itu tidak diangkat. Amalan itu tidak diangkat lagi, kata ulama. Kenapa? Kerana Allah berfirman. Apa dia? Kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Amalus soleh, amal yang soleh. Yarfa'uh, diangkat. Maka kalaulah tidak diangkat, duduk dalam hati. Bila duduk hati, diingati. Maka kata ulama, 2 perkara yang kamu jangan ingat pun 2 perkara. Apa dia? Yang pertama, amal soleh kamu jangan ingat. Amal soleh kamu jangan ingat, yang pertama. Yang kedua, jangan ingat orang buat jahat kita. Saya tak akan lupa 7 keturunan. Maknanya, jangan ada sifat macam itu. Saya tak akan lupa sampai kematian. Jangan sampai gitu sekali. Mana orang buat pada Rasulullah hebat lagi. Orang buat pada Rasulullah hebat lagi. Jadi kalau tu maknanya seseorang tadi kenalah maknanya berlapang dada. Satu soalan sekali.
Dia kata, kalau kita rajin beribadat, bila duduk dengan orang alim, kita kata, ini berkat orang alim tu. Jadi kita jadi senang beribadat. Macam mana tu Ustaz? Bila jauh orang alim rasa berat nak beribadat. Baik. Kita bagi orang yang berhampiran dengan orang-orang alim, orang-orang yang soleh itu, bermakna memang tak dapat nafikan ada keberkatan, ada kebaikan pada orang soleh. Dia boleh menolong kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini para jemaah sekalian, dalam amal kita bukan dapat ikhlas serta-merta. Kita akan dapat riak. Itu peringkat awal sebab kita banyak kotor lagi. Tetapi kita wajib berusaha membersihkan daripada penyakit riak ini. Duduk dengan orang soleh biar. Terus duduk dengan orang soleh. Bukan kita semua. Para sahabat begitu juga. Dia kata apa? Saya ya Rasulullah, bila saya duduk depan Rasulullah, saya mikir nak buat begini, nak buat begini, nak buat begini. Tetapi ketika mana saya balik, saya dakwah tarah-barah dengan mata. Macam mana ni ya Rasulullah? Adakah saya ni munafik? Bukan. Kamu bukan munafik. Ini tanda ada keimanan dalam hati kamu. Kerana apa? Orang yang ada keimanan dalam hati, dia rasa bersalah kalau dia tidak meningkatkan amal. Maka tidak ada masalah. Biarlah peringkat awal kita depan orang alim, kita rajin. Kita balik, kita malah. Esok pergi lagi orang alim. Lama-lama sampai kita dapat bersamaan. Rajin depan orang alim, belakang orang saling. Tapi kalau kita kata, dok jadi kok gitu, maka kita tak akan ada peningkatan dalam amal. Itu biasa. Teruskan beramal ibadah kepada Allah, duduk bersama dengan orang alim. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan. Jika terlintas di hati kita kena nak riak, kita kerana riak ibadat dalam surau, kita istighfar dan jawab di hati kita bahawa itu bisikan syaitan. Macam mana tu Ustaz? Boleh. Maknanya macam mana tu Ustaz? Itu boleh kita katakan bahawa bila mana kita melakukan satu kesalahan dalam ibadat, maka teruskan beristighfar. Dan Nabi pun mengajar kita lepas sembahyang istighfar. Maka itu salah satu jalan untuk kita ini nak nak menolak supaya tidak mendatangkan syirik kepada Allah. Saya selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali, yang mengambil masa kurang lebih dari 1 jam. Berbanding selawat dengan 2000 kali yang mengambil masa kurang itu. Jadi yang mana lebih afdal Ustaz? Kedua-dua selawat itu afdal belaka. Maka sebenarnya satu amal ibadat yang afdal sebenarnya mengikut kualiti yang kita amal. Ya, kita tidak mau membandingkan selawat ni semua, tapi mengikut kualiti yang lebih kita apa pun Ustaz ucap tahniahkan yang mengamalkan selawat tadi. Maka tengoklah, kalau andai kata maknanya andai kata kita rasa kita lebih suka dengan selawat Jibril, maknanya, ataupun kita lebih suka dengan selawat yang kita baca tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad itu, maka terpulang, tidak menjadi masalah. Kedua-duanya ada kebaikan. Yang paling penting bila kita melakukan amal ibadat selawat, contohnya bagaimana kita nak mengistiqamahkan. Satu, bagaimana kita nak menolak daripada penyakit-penyakit yang datang ketika dalam melakukan amal ibadah pada Allah. Maknanya. Baik. Kemudian banyak soalan ni, tapi kita baca dulu. Kerana demikian itu kata salah. Hakikat dia maknanya gugurlah dirinya daripada tiliknya. Gugurkan diri daripada menilik, gugurkan diri daripada menilik, melihat kepada pandangan orang. Maka tiada lihatnya dalam kedua negeri ini melainkan dia juga. Jadi maknanya dia tidak menilik kepada selain daripada Allah Ta'ala. Gugurkan dirinya daripada melihat kepada selain daripada Allah. Dan maka tiada mengapa pada barang hal dilihat mereka itu akan dia dalam yang telah nafi kepadanya tiap-tiap sesuatu daripada yang demikian itu. Jika tiada yang demikian itu, masuklah riak atasnya pada tiap-tiap yang tiada menilik kepada makhluk kepadanya. Apa maksud dia ni? Maknanya, maka dia kata tiada mengapalah pada barang hal yang dilihat mereka itu akan dia di dalam yang telah nafi kepadanya tiap-tiap sesuatu yang demikian itu. Dan jika tiada demikian itu, nasai masuklah riak.
Kalaulah dia ini, maknanya dia beribadat, sama ada orang depan, sama ada orang itu, ada orang di hadapan, sama ada dia beribadat mendapat pujian, sama ada dia beribadat mendapat sanjungan, tetapi sanjungan pujian tak terkesan pada dia. Maknanya, mu nak puji, pujilah. Mu nak kata-katalah padanya. Maknanya, tidak terkesan kepada dia. Pada yang demikian itu, maka ini menunjukkan bahawa dia telah berjaya dalam ibadatnya, dan dia telah mendapat ikhlas dalam ibadat. Tetapi kalau masih lagi terkesan, boleh jadi terkesan dengan pujian. Boleh kadang-kadang orang puji marah sangat. Orang puji marah sangat. Maknanya tetapi terkesan pula ketika mana dia khalayak ramai dia rajin, duduk di rumah dia malas. Duduk malas. Maka dikira masuk lagi riak. Jadi sampailah kita beribadat, maka tak kisahlah orang nak keji pun keji, orang nak puji-puji, bagi kita keji dan puji tidak mengapa. Tiada kesan bagi orang yang puji, tiada terkesan pada pujian tadi, dan tiada terkesan pada celaan. Tiada terkesan dan dipandang orang, dan tiada terkesan daripada maknanya keseorangan. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang demikian itu kata mu'alif. Jadi sekadar ini sajalah. Yang ni masuk pada matan yang baru. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, yang kita dapat bicara di dalam maknanya dalam ibadat itu boleh dimasuki riak ketika mana melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kepahaman kepada kita, dan minta maaf banyak-banyak kalaulah apa yang kita baca ini tidak dapat dipahami. Mungkin disebabkan yang menyampaikan ini tidak belum lagi sempurna ilmunya. Dan juga diharap kepada para jemaah sekalian, seandainya tidak dapat memahami, bertanyalah kepada orang yang lebih alim, bertanya kepada orang yang lebih soleh, supaya dapat memahami matan hikam ini. Jadi kesimpulan dia apa? Apa saja kita melakukan amal ibadat, kita niatkan kerana menjunjung perintah Allah, kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun Ustaz gembira berjumpa dengan para jemaah sekalian, dan juga didoakan agar semua para jemaah yang berada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing itu mendapat keredaan Allah, mendapat kebaikan Allah. Moga-moga menjadi asbab kita semua terselamat daripada musibah bala, wabak, penyakit dan seumpamanya. Moga-moga menjadi asbab kita ini maknanya diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah agar kita semua mendapat husnul khatimah, dan kita mohon pada Allah agar Allah satukan, berkumpul kita semua sekali, masing-masing ada tempat masing-masing. Moga-moga Allah kumpulkan kita satu tempat saja, yakni di dalam syurga Allah Ta'ala bersama keluarga masing-masing dan orang yang kita cintai. Jadi sekadar ini saja yang dapat kita sampaikan, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.